tentang bagaimana kalau sekiranya ketika solat kita mendengar tangisan kanak-kanak kesakitan, apakah dibolehkan untuk kita menghentikan solat kita? Ya, di sini kita kata bergantung kepada keadaan. Ya, secara prinsipnya, ya, kalau kita sudah solat, kita sudah takbiratul ihram, kita ditegah, kita dilarang untuk memutuskan solat kita, untuk menghentikan solat tanpa sebab yang munasabah. Kita ditegah daripadanya. Ia bertepatan dengan firman Allah, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Ya. Tetapi dalam masa yang sama kita kata dalam keadaan perlu, dalam keadaan terpaksa, hal ini dibolehkan. Ya, kerana kita harus faham juga, ya, keterpaksaan ataupun dalam keadaan darurat dia membolehkan apa yang dilarang. Ini satu kaedah juga. Ya, ad-darurat tubih al-mahdhurat. Dalam keadaan terpaksa, dia keadaan darurat membolehkan apa yang dilarang. Itu satu kaedah fiqh juga. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kita kata sekiranya ada darurat, ya, maknanya kesakitan itu memang, ya, serius, ya, perlu kepada, ya, perlu kepada jagaan yang perlu kepada jagaan serta merta, ya, perlu kepada perhatian serta merta, maka si ibu atau si bapa itu boleh untuk dia, ya, menghentikan solat ketika itu juga. Tapi kalau sangkaan kuat dia atau keyakinan dia bahawa itu sakit-sakit biasa, ya, tidak ada keperluan untuk dia, tidak perlu kepada perhatian segera, perhatian serta merta, maka dalam keadaan gitu dia tidak boleh menghentikan solatnya. Ya, saya kira ini tidak dikena-mengena dengan alasan yang diberikan, tentang dalil yang diberikan bahawa sesungguhnya harta benda kamu dan juga anak-anak kamu adalah fitnah, satu ujian. Ini tidak ada kena-mengena tentang persoalan ini, kerana persoalan ini dikembali kepada dua keadaan yang kita sebutkan tadi. Sekiranya ada darurat, sekiranya ada keperluan mendesak untuk menghentikan solat, ya, selain daripada contoh yang diberikan tentang kanak-kanak kesakitan tadi, contoh yang lain kita boleh beri adalah sekiranya berlaku ada seorang, ada orang nak lalu depan kita, seorang buta sedang berjalan, kat depan ada longkang atau ada lubang, ya, kita depan mata kita, dia kalau kita tak panggil dia akan jatuh, ya. Dalam keadaan kita boleh, kita perlu menghentikan solat kita untuk memberi amaran kepada si buta tadi. Atau ketika tengah solat kita nampak ada kecurian misalnya, ya, maka dalam keadaan ini kita dibolehkan menghentikan solat kita untuk menangkap si pencuri itu, dan seumpamanya. Ya, jadi kesimpulannya, sekiranya ada keterpaksaan, sekiranya ada keperluan, maka dibolehkan untuk kita menghentikan solat. Jika tidak boleh. Ya, kembali kepada hukum asal. Ya.